Di negara Malaysia yang multicultural ini, kita menemukan sejarah dan kekayaan budaya yang beragam. Namun dalam perjalanan menuju masa depan, generasi muda kita dihadapkan pada cabaran unik dalam melestarikan etika dan peradaban. Mengapa etika dan peradaban menjadi begitu penting dalam konteks negara kita? Setiap tamadun, setiap budaya memiliki pandangan yang berbeza terhadap nilai-nilai etika. Dalam konteks tamadun barat, etika berasal dari konsep ethos yang menekankan adat dan sikap dalam menentukan tingkah laku sosial. Sedangkan dalam tamadun Arab, terutama selepas kedatangan Islam, konsep etika dikaitkan dengan akhlak ataupun khuluqun. Di Malaysia, generasi muda kita dihadapkan dengan tanggungjawab untuk melestarikan etika dan peradaban dengan menggabungkan nilai-nilai adat dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun dalam era moden ini, generasi muda dihadapkan pada pelbagai tantangan. Globalisasi, perkembangan teknologi dan budaya pop yang dominan seringkali mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan etika dan peradaban. Generasi muda Malaysia berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu kompleks. Bagaimanakah mereka tetap setia pada nilai-nilai adat dan menjaga akhlak yang baik di tengah arus modernitas? Namun cabaran ini juga menjadi peluang bagi generasi muda kita untuk memperkaya diri mereka dengan pemahaman yang mendalam tentang etika dan peradaban yang kaya di Malaysia. Mereka adalah harapan kita dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai adab. Generasi muda Malaysia memainkan peranan penting dalam menjaga harmoni dan keutuhan bangsa. Saat generasi muda Malaysia melangkah dengan lebih maju, mereka akan membawa dengan mereka semangat keadilan, kesopanan dan kepelbagaian yang menjadi inti etika dan peradaban kita. Dalam dokumentari ini, kita akan menjelajahi cabaran yang dihadapi generasi muda Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban. Kita akan melihat upaya mereka, pengalaman mereka dan visi mereka dalam menciptakan masa depan yang terarah dan lebih harmoni. Ketika generasi muda Malaysia melangkah ke dunia yang pesat berkembang, mereka berhadapan dengan satu set cabaran unik yang mengancam pemeliharaan etika dan tamadun. Artikel ini mengupas pelbagai halangan yang dihadapi oleh belia Malaysia dan mengetengahkan objektif mengkaji cabaran ini. Objektif utama mengkaji cabaran yang dihadapi oleh generasi muda Malaysia dalam memelihara etika dan tamadun adalah untuk mengenal pasti cabaran generasi muda dalam melestarikan etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda UTHM dan impaknya terhadap pembangunan sosial mahasiswa. Metodologi bagi penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif, iaitu dengan menganalisis pelbagai bahan bacaan yang terdapat di perpustakaan bagi tajuk cabaran generasi muda Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban. Kaedah kualitatif ini diaplikasikan bagi memahami fenomena kehidupan harian sebenar secara mendalam. Terdapat dua kaedah yang digunakan seperti berikut, iaitu yang pertama adalah data yang diperoleh untuk menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif kajian. Yang kedua pula ialah data yang sedia ada yang boleh didapatkan dari bahan bacaan di perpustakaan. Setelah memperoleh segala data dan maklumat yang berkaitan, kami menggunakan kaedah menganalisis antipati teks yang terkait dengan cabaran etika dan peradaban oleh generasi muda di dalam artikel berita, paparan di media sosial dan sikap individu terhadap masalah berikut. Bagi signifikan kajian, demi memastikan rakyat negara Malaysia mempunyai akhlak dan adab yang kukuh, etika dan peradaban perlu dilestarikan dan diterapkan dalam diri semua masyarakat Malaysia. Dengan adanya pengukuhan etika dan peradaban, impak positif dapat ditunjukkan dengan menjadi contoh yang baik terhadap negara-negara lain. Selepas itu, negara Malaysia akan menjadi negara yang sentiasa aman dengan harmoni tanpa sebarang peperangan antara satu sama lain, terutamanya isu-isu berkaitan dengan perbezaan kaum. Perkara ini juga dapat memberikan kesan yang banyak terhadap individu dalam pergaulan seharian mereka dalam segala aktiviti atau pekerjaan yang dilakukan, contohnya waktu bekerja atau mengisi masa lapang. Sebagai contoh, pelbagai kaum dan agama menikmati makanan di sebuah kedai dengan aman. Seterusnya, perkara ini penting diterapkan demi melahirkan individu yang berkualiti tinggi dengan mendidik golongan-golongan muda pada era ini. Perkara ini dapat menghasilkan kanak-kanak di peringkat sekolah kaya dengan budi pekerti dan tiada kesepakatan di antara satu sama lain. Hari ini, negara kita dihadapkan pada berbagai cabaran dalam menjaga pembangunan akhlak dan ketamadunan yang mapan bagi rakyat Malaysia.
terdapat beberapa isu yang boleh diketengahkan. Antaranya adalah keterlaluan dalam menggugat keharmonian pelbagai kaum dan bangsa. Hubungan antara etnik negara kita menjadi sangat membimbangkan dan dapat memburuk jika ketegangan terus dimainkan dan dieksploitasi di media sosial. Yang kedua adalah peran politisi dalam memecah belah rakyat Malaysia. Tindakan semacam ini mengancam kelestarian etika dan peradaban di Malaysia, terutama dalam konteks politik yang seharusnya matang. Isu yang ketiga adalah tentangan setelah pilihan raya umum ke-15. Hal ini serius sehingga melibatkan campur tangan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Demikianlah rangkuman tentang masalah ketegangan kaum dan etnik yang dihadapi negara kita. Cabaran dari segi politik pula adalah seperti pelaksanaan pilihan raya kampus PRK yang mewujudkan golongan yang tidak bertanggungjawab serta mengabaikan kepentingan memilih perwakilan pelajar yang tepat. Perbezaan PRK dengan pilihan raya umum PRU adalah jelas di mana hak mengundi adalah bebas bagi mana-mana individu tertakluk kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU. Hal ini menerapkan sikap tidak peduli dalam diri pelajar yang menyebabkan kurangnya jumlah bilangan undi dan undi rosak. Bagi mengatasinya, pelajar perlu mengambil bahagian dalam pilihan raya di peringkat kampus bagi memantapkan pemikiran serta kesedaran terhadap kepentingan politik dalam menjamin pembangunan sasiah dan sosial pelajar di kampus. Isu gejala sosial di Malaysia tidak boleh dilihat secara enteng. Hal ini wajar untuk dibendung agar tidak membawa ke arah kemelesetan keharmonian negara, terutamanya pada golongan belia. Rasa ingin tahu yang tinggi boleh menyebabkan golongan belia mudah dipengaruhi. Perkembangan pesat teknologi IT masa kini juga mempengaruhi prinsip etika dan moral dalam kalangan belia. Antara cara golongan belia untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memilih rakan sebaya yang baik. Wajar hal ini diambil berat kerana kebanyakan remaja sekarang miskin sasiah dan akhlak akibat pengaruh buruk dari rakan sebaya. Jika kita dikelilingi dengan rakan yang mempunyai adab dan budi pekerti yang baik, nescaya lama-kelamaan adab dan kelakuan kita juga akan berubah menjadi lebih baik. Terdapat pelbagai cabaran yang boleh kita kaitkan mengenai isu ini. Antaranya ialah cabaran dari segi psikologi, kerana sejak kebelakangan ini isu tekanan yang dialami oleh pelajar universiti amat membimbangkan dan ia bukanlah suatu perkara yang baru. Pelajar prasiswa dan prasiswazah di universiti berada dalam keadaan yang mana gangguan berkaitan dengan tekanan adalah satu kebiasaan. Faktor akademik merupakan pendorong utama wujudnya tekanan dalam kalangan pelajar universiti dan diikuti dengan faktor fizikal, sosial dan emosi. Oleh itu, pelajar perlulah mengetahui cara mengatasi tekanan yang dihadapi oleh mereka dengan menggunakan beberapa cara seperti berbentuk interpersonal, iaitu seperti tidur, beriadah, bermain komputer games dan banyak lagi. Selain itu, pertolongan daripada rakan sebaya sebagai sumber sokongan sosial yang penting apabila berhadapan dengan tekanan semasa pengalaman universiti mereka. Dengan melaksanakan langkah-langkah komprehensif ini, universiti boleh menyumbang kepada kesejahteraan dan kejayaan keseluruhan pelajar. Dalam dunia yang pesat berkembang, pelajar menghadapi cabaran kewangan memperlukan pendapatan dan perbelanjaan semasa pengajian akibat kegawatan ekonomi. Keperluan pelajar terus bertambah, sementara allowance, beasiswa atau pinjaman mereka tidak meningkat, menyebabkan peningkatan perbelanjaan. Ketika mengalami keterbatasan kewangan dalam situasi kos sara hidup yang tinggi, penting untuk mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari. Pelajar perlu mengambil pendekatan proaktif dengan mewujudkan belanjawan, meningkatkan literasi kewangan dan mencari peluang simpanan. Mencari beasiswa, geran atau menjalani pekerjaan sambilan membantu menampung kos pengajian dan keperluan harian. Keterlibatan ibu bapa dalam memberikan sokongan pendidikan kewangan sangat penting kerana keluarga adalah lingkungan terbaik untuk membimbing anak-anak tentang kewangan. Aspek kewangan mempengaruhi kematangan kanak-kanak, memungkinkan mereka menjadi individu bertanggungjawab dan mampu membuat keputusan yang membawa kesejahteraan di masa depan. Dengan menggabungkan pendekatan ini dan menjaga disiplin kewangan, pelajar dapat menghadapi cabaran ekonomi dan mencapai stabiliti kewangan di masa depan. Dengan dasarwarsa ini, pelbagai pihak perlu berusaha dengan kolektif untuk menangani cabaran ini. Akhir madah, cabaran ini memberi peluang kepada generasi muda mentakrif dan mentafsir semula etika dan tamadun dalam konteks Malaysia moden dan pelbagai warisan dan budaya.